malam ini dengan umul kitab, dengan pahala yang kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Syekh Muhammad Al-Khudaribik yang telah mengarang kitab Sirah Nurul Yaqin. Tidak lupa kepada pentahqiq dan pengomentar kitab ini, Syekh Samir Ahmad Al-Autar. Tidak lupa kepada penterjemah Ustaz Haji Muhammad Asri Haji Hashim. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Tai, di Rohiyah, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب
رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi bacaan kitab Sirah Nurul Yaqin, Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dikarang kitab ini oleh Syekh Muhammad Al-Khudaribi, ditahqiq dan diberikan komentar oleh Syekh Samir Ahmad Al-Attar. Dan insya-Allah pada malam ni kita masuk dalam bab dakwah secara sir. Tak dengar? Dengar tak? Kena pegang lah. Dakwah secara sir. Muka surat 37. Betul tajuk tu. Betul. Muka surat 37. Bagi kitab baru 37, kitab lama, cetakan lama, muka surat 63. Dakwah secara sir ataupun sir ni dipanggil rahsia. Maksud rahsia ni Rasulullah tidak ataupun menyampaikan dakwah tadi secara senyap-senyap. Kalau bahasa kita secara senyap-senyap. Dia pergi jumpa orang yang paling terdekat, orang yang paling dipercayai, sebelum dia beritahu secara terang benderang. Dakwah secara sir, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan tugasnya. Jadi tugas para nabi ni satu, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas dia. Tugas tak ada nabi, tak ada rasul. Bila tugas ada, maka ada nabi, ada rasul. Itu sebab kalau kita lihat dalam rukun iman, rukun iman ni ada berapa? 6 rukun iman. 6 rukun iman. 4 yang pertama tu tak boleh ubah, ittifaq. Bahkan dua-dua hadis Nabi SAW, bila sahabat datang menemui Nabi, yang pertama yang datang menemui Nabi SAW iaitu Jibril. Dia ajar pada Nabi dan tanya pada Nabi SAW tentang iman. Nabi sebut 6. Dan 4 perkara awal tu ittifaq. Termasuk hadis yang seterusnya, seorang sahabat datang jumpa Nabi SAW, tanya pada Nabi tentang iman, dan 4 perkara awal itu tak boleh diubah. Tapi 2 hadis tersebut berbeza kedudukan pada rukun yang kelima dan rukun yang keenam. Jadi 4 yang awal tu percaya ataupun beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan yang ketiga apa yang mak? Tadi nak minta suara, ni dah bagi suara. Jawablah.
Tak, tadi semua dongak. Tanya je tunduk. Malu. Yang ketiga. Ni yang kita bincang ni. Rasulullah SAW menjalankan tugasnya. Kenapa Rasul dulu? Abah kata Rasul dulu, mak. Mak kata kitab dulu. Ni boleh kira kalau tak betul-betul ni, malam ni tidur asing. Ingat lagi tak saya cakap apa tadi? Tak ada tugas, tak ada Nabi. Tak ada tugas, tak ada Nabi. Tugas kena ada baru ada Nabi. Nabi takkan ada kecuali ada tugas. Maknanya kitab dulu ke Nabi dulu? Kitab dulu. Itu sebab kenapa kitab tu duduk dulu. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada 4 kitab. Kemudian yang keempat barulah beriman kepada Nabi dan Rasul. Jadi 4 rukun yang awal tu tak boleh diubah. Kerana kedua-dua hadis sahih. Yang pertama Jibril datang tanya pada Nabi. Dan yang kedua sahabat datang jumpa Nabi. Maka Nabi jawab perkara yang sama. Cuma rukun yang kelima dan keenam itu berbeza. Yang tu boleh. Percaya terhadap hari akhirat. Dan percaya kepada qada' dan qadar. Jadi kalau kita ubah sekalipun, kita letak yang kelima percaya kepada qada' dan qadar. Dan yang keenam percaya kepada hari akhirat, tak ada masalah. 4 yang awal tu tak boleh ubah. Ubah salah. Tapi tak adalah jatuh sampai kufur. Cuma salah kedudukan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan tugasnya. Baginda menyeru, apa tugas dia? Ini tugas. Baginda menyeru manusia yang bersikap kasar dan keras hati serta tidak beragama supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Iaitu menyeru manusia supaya sembah Allah. Itu tugas. Tidak ada kerja lain kecuali membawa manusia untuk mentauhid dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan hanyalah sujud kepada patung yang tidak mendatangkan faedah dan tidak memudaratkan. Ini pada peringkat awal. Sebelum kebangkitan Nabi SAW dan sebelum Rasulullah diperintah supaya menyampaikan wahyu Allah ataupun tugasan dia tadi mengajak manusia untuk mengesakan Allah. Sebelum tu manusia kerjanya sembah patung. Dia beriman terhadap patung. Lebih meyakini patung. Sedangkan Allah SWT itu, dia percaya adanya Allah, mak. Apa sekalipun agama di atas muka bumi ni, semuanya percaya kepada Allah. Baik sama ada Hindu ataupun Buddha. Sebab kalau kita buka kitab apa kitab Buddha? Kitab Buddha lah. Senang je jawab. Veda. Bukan kitab Veda, mak. Kitab Veda tu sendiri pun ada sebut Allah. Cuma kepercayaan mereka lebih kepada dewa. Dan dia yakin Allah Ta'ala itu Tuhan. Kitab apa sekalipun. Kerana macam mana sekalipun keadaan, tetap agama tu daripada agama tauhid. Cuma sampailah ke penghujung-penghujungnya, akhirnya lahirlah pandangan-pandangan, sehingga akhirnya terbentuklah agama-agama lain. Macam-macam lah. Salah satu contohnya seperti peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Musa AS. Ketika Nabi Allah Musa AS naik ke Jabatus Sina selama 40 hari 40 malam. Jadi ditinggalkan Bani Israel bersama dengan Nabi Allah Harun AS. Nabi Allah Harun ni kan sepupu Nabi Allah Musa AS. Allah datangkan Nabi Allah Harun ni tujuannya untuk membantu Nabi Allah Musa. Kerana Nabi Allah Musa ni, mak, dia hebat. Tapi satu kekurangan Allah berikan kepada Nabi Allah Musa, iaitu percakapan yang tidak petah. Dia tak boleh cakap petah. Kenapa dia tak boleh cakap petah? Kerana masa kecil dia ada satu peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Musa AS. Fir'aun, dia mendapati bahawa Musa ni ialah anak lelaki Bani Israel yang dicari-cari selama ni. Melihat tanda-tanda yang ada padanya,
Maka tanda tadi menepati apa yang ditafsir melalui mimpi Fir'aun satu ketika dahulu. Sehingga akhirnya Fir'aun membuat keputusan untuk membunuh Nabi Allah Musa AS. Tapi dipertahankan oleh mak angkat dia. Siapa dia? Asyah. Asyah bertahan, jangan, dia kata. Jadi akhirnya kerana kerasnya Asyah mempertahankan Nabi Allah Musa tadi, akhirnya Allah gerakkan hati Fir'aun untuk memberikan peluang. Apa peluang dia? Ginilah dia kata, aku boleh bagi peluang pada Musa, tapi kena lalui satu cara ataupun satu keadaan. Apa dia? Iaitu dia letak sebelah kanan Nabi Allah Musa tu api bara. Bara api tu, dengan batu bara tu menyala, kemudian sebelah kirinya emas. Sebelah kanan emas, sebelah kiri bara api. Jadi dia letak Nabi Allah Musa tu di tengah-tengah. Fir'aun kata kalau Musa ni dia pergi ke emas, dia ambil emas, dia pegang emas, maka jatuh hukum bunuh, mati. Maknanya budak ni bukan budak biasa-biasa, budak ni budak cerdik, dia kata. Dan dialah benar yang akan besar nanti menghancurkan ataupun merobohkan kekuasaan Fir'aun tadi, pemerintahan Fir'aun, kerajaan Fir'aun. Tapi kalau dia pergi ke sebelah kiri, dia pegang bara, dia makan, maka ketika itu aku akan lepaskan Fir'aun, aku akan lepaskan Musa, kata Fir'aun. Jadi akhirnya bila letak Nabi Allah Musa ni dia dah berjalan merangkak dah merangkak nak pergi ke emas tadi, Allah perintahkan kepada Jibril AS supaya turun, ditolakkan Nabi Allah Musa tadi pergi ke bara api. Akhirnya Nabi Allah Musa pergi ke bara api, dia ambil bara tadi, dia makan. Dia makan bara tu yang akhirnya mulutnya tu tak petah berkata kerana disebabkan peristiwa tadi. Allah Ta'ala datangkan sepupu dia, Nabi Allah Harun, untuk membantu Nabi Allah Musa AS. Jadi waktu Nabi Allah Musa nak terima kitab apa? Kitab Vedah. Astagfirullahaladzim. Taurat. Tak dengar kitab Vedah. Jangan ya. Kitab Taurat. Jadi akhirnya 40 hari 40 malam Nabi Allah Musa bertemu dengan Allah SWT. Dia kitab-kitab terdahulu tak sebagaimana penurunan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW, yang turun dalam keadaan sedikit demi sedikit melihat suasana dan keadaan selama 23 tahun. Selain daripada itu, semua diturun dalam keadaan sebuah. Allah bagi sebuah kitab pada Nabi, lalu Nabi tu bawa balik suruh umat dia untuk beriman terhadap kitab tadi dan beramal. Tapi Nabi Muhammad tak. Ini salah satu kelebihan besar yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Rasulullah SAW. Jadi 40 hari duduk atas tu tinggallah Nabi Allah Harun. Nabi Allah Harun ni pula kekurangan dia orang lembut. Dia tak macam Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa ni dia ketegak, keras, degil, kerin. Kalau orang utara kata kerin. Kerin lah. Hati kerin. Dia tak. Nabi Allah Harun lembut. Tu akhirnya umat yang ditinggalkan tadi, Bani Israel yang ditinggalkan kepada Nabi Allah Harun tadi tu, nak dijadikan cerita di kalangan mereka tu ada Musa Samiri. Musa Samiri ini adalah seorang lelaki daripada Bani Israel yang dibesarkan, dijaga dan dipelihara oleh Jibril AS. Jibril berulang-alik naik ke langit, turun ke bumi kerana menjaga Musa Samiri tadi. Dia bukan seorang Nabi, dia orang biasa je. Allah sebenarnya ada hikmah. Allah nak ajar kita melalui peristiwa Nabi Allah Musa dengan Musa Samiri tadi. Jadi Musa Samiri inilah, dia bentuk emas. Daripada emas tu dibentuk sampai jadi seekor lembu. Berbentuk seekor lembu Bila jadi seekor lembu tadi, Jibril datang, Jibril naik balik semula ke langit, dia ambil tapak kaki Jibril tadi, dia sapu dekat emas tadi tu. Emas yang berbentuk lembu tadi. Akhirnya emas yang berbentuk lembu tu bergerak-gerak. Bila dia bergerak-gerak saja, maka ketika tu Musa Samiri kata,
Muska Samirilah seru kepada Bani Israel supaya untuk menjadikan lembu tu sebagai penghantaraan. Ni tadi tu. Penghantaraan di antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu akhirnya ramai syirik. Nabi Allah Musa balik tengok dalam keadaan mereka syirik pada Allah Subhanahu wa taala, sembah lembu tadi seramai-ramai. Tu yang akhirnya dipendekkan cerita bagaimana Allah Taala perintahkan supaya mereka bertaubat dengan didatangkan awan hitam. Dan ketika itu mereka berbunuh-bunuhan di antara kalangan mereka sebagai tanda mereka bertaubat pada Allah SWT. Ini dia. Ini bagaimana gambaran keadaan bermulanya agama-agama lain tadi. Bila tika namanya Nabi tadi, Rasul tadi tak ada saja, maka kepelbagaian fikir, cara fikir tadi tu. Sehingga akhirnya mereka tu sesat daripada jalan yang sepatutnya dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang berlaku sebelum daripada kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi, para rasul, daripada mula Nabi Allah Idris, Adam, Idris, daripada Nabi Allah Idris tu sampai Nabi Allah Idris, Adam, Idris, Nuh. Jadi Nabi Allah Nuh. Ketika itulah bermulanya masyarakat mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi dan para Rasul tadi terputus, itu bermulanya. Apa yang mereka lakukan hanyalah sujud kepada patung yang tidak mendatangkan faedah dan tidak memudaratkan. Mereka tidak mempunyai hujah selain daripada mengikut apa yang telah disembah oleh datuk nenek moyang mereka. Jadi bila ditanya saja kenapa sembah berhala, kenapa sembah patung, kenapa sembah kayu. Bahkan Nabi Allah Sayyidina Umar Al-Khattab sendiri pernah digambarkan bahawa pernah dijadikan patung berhala tu daripada buah tamar untuk dijadikan tempat sembahan. Jadikan sembahan dia buah tamar. Macam-macam cara orang nak menyembah ni. Kenapa? Bila ditanya, maka tidak ada jawapan lain yang lahir daripada mereka kecuali mereka kata inilah sembahan datuk nenek moyang mereka. Ini yang berlaku juga kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Kan ayah dia diceritakan oleh Allah SWT, abah yang dikasihi oleh Allah SWT dalam Quran. Ayah dia, riwayat menyebutkan bukan ayah tapi pak saudara. Dia duduk membesar dengan orang tu. Kerana mana mungkin seorang Nabi mempunyai seorang ayah yang syirik. Sebab Allah pelihara keturunan, Allah pelihara darah. Daripada lahirnya Nabi dan Rasul, keturunan yang mensyirikkan Allah. Allah pelihara darah tadi. Jadi yang pak saudara yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran sebagai bapa yang membuat berhala tadi, bukan pak dia tapi pak saudara dia. Tapi dia duduk dengan orang tu, dia membesar. Dia tanya dengan pak saudara dia, kenapa kita kena sembah patung, sembah berhala? Pada peringkat awal, ayah dia jawab biasa-biasa. Tapi asyik ditanya, akhirnya jawapan hanya satu, iaitu inilah sembahan tok nenek moyang kita. Itu sebabnya ada benda yang boleh kita warisi, ada perkara yang tak boleh diwarisi. Jadi perkara-perkara yang boleh kita warisi, bila tika mana perkara tadi tidak sampai kepada mendatangkan syirik, khurafat, ataupun perkara yang bercanggah dengan syariat. Jadi perkara-perkara yang diamalkan oleh orang tua kita, bila bercanggah dengan syariat, bercanggah ataupun mendatangkan perbuatan yang mensyirikkan Allah SWT, maka wajib tinggal. Tapi kalau katalah perkara itu perkara yang menafaat, yang tidak bercanggah dengan syariat dan tidak mendatangkan amalan syirik, maka kita boleh amal. Contoh, perkara yang mendatangkan, yang mewarisi sampai hari ini, apa dia, Pak? Yang mendatangkan syirik. Apa dia, Mak? Nampak sangat semua orang bandar. Bomoh. Itu salah satu. Bomoh ni pun, Mak, kena tengok juga. Sebab bomoh ni nama istilah, satu nama bagi orang yang mengubat, dan disandarkan kepada selain daripada doktor. Cuma cara perubatan dia. Jadi nak kena tengok juga, tak boleh pukul sama rata je. Sebab doktor, bomoh,
pengamal apa? Perubatan Islam, padahal itu hanya satu nama. Jadi kena tengok juga. Kalau katalah dia mengamalkan sesuatu tadi untuk mengubati tanpa mendatangkan sesuatu yang melanggar batas-batas syariat dan tak mengundang kepada pengamalan syirik, mensyirikkan Allah SWT, maka ketika itu tak ada masalah. Contohnya macam orang yang menggunakan daun sirih. Daun sirih, dia menggunakan perubatan daun sirih. Kalau dia guna atas ayat Al-Quran dan tak mensyirikkan Allah, daun sirih tu boleh guna, boleh, tak ada masalah. Sebab sirih tu hanya usaha. Kalau kita kaji betul-betul, sirih tu tak lebih macam ubat kat hospital. Cuma cara kita jumpa Tok Haji ni, dia pakai sirih. Kita pergi hospital, jumpa doktor, dia bagi ubat. Sama je. Bahkan kalau kita pergi hospital, ubat tu kita yakin bahawa ubat tu yang menyembuhkan. Syirik juga. Syirik juga. Jadi hanya sekadar benda tu usaha, tetapi yang menyembuhkan Allah. Ni dia. Apa dia? Satu contoh amalan orang tua-tua kita dulu yang mendatangkan syirik. Tahu mak? Bagilah satu. Ke semua lahir lepas ni? Masuk hutan, Ustaz. Masuk hutan? Masuk hutan. Rumah lagu ke? Yelah, bagilah satu mak. Patan larang tu. Kata banyak. Mandi Safa tak? Mandi Safa. Mandi Safa ni pun saya tak boleh nak tu. Saya tak boleh nak ulas. Saya tak tahu nak ulas macam mana. Sebab sampai hari ni saya tak dapat perincian. Kalau katalah mandi Safa tu hanya sekadar mandi untuk menyegarkan badan, dia tak ada masalah. Tapi kalau mandi Safa tu katalah untuk menghilangkan apa panggil? Sial kan, selalu kan? Sial lah apa semua sekali. Tu tak boleh lah. Tu contohlah. Tu salah satu contoh amalan orang-orang lama. Kalau dia mandi, macam contoh mandi bunga. Mandi bunga mak. Kan? Dah 31 kali orang masuk Minang tak lekat-lekat. Akhirnya dia cari 310 jenis bunga. Kan? Kalau katalah dia mandi bunga tu, dia mengiktikadkan bahawa mandi bunga tu boleh menyejukkan badan dia dan boleh bukan nanti dulu, yang tu tak nak cakap yang tu, tak nak cakap yang ni, yang syirik ni. Mandi bunga tadi boleh bukan buah sial bah. Ni apa, memanggil jodoh. Kan? Menyeru jodoh. Kan macam ni istilah memanggil jodoh kan. Kalau dia kata dengan mandi bunga tu boleh menyeru jodoh, maka ketika tu syirik. Tapi kalau dia mandi bunga tu hanya semata-mata nak menyegarkan badan, tak ada masalah. Hanya sekadar mandi tu untuk tambahkan seri muka, bagi sihat lagi, nampak awet muda kan. Abah nak mandi bunga, boleh, tak ada masalah. Ya. Takut je abah mandi bunga, mak mandikan parang. Kan? Jadi itu amalan-amalan. Apa amalan yang diwarisi tetapi tidak mendatangkan syirik? Satu. Apa mak? Selalu buat tapi tak ingat lagi dia. Contohnya kita makan durian, kemudian lepas makan durian kita kena minum air pakai kulit durian. Ni tak syirik. Ni petua. Ni tak ada masalah mak. Sebab dia bertepatan dengan ayat Allah turunkan penyakit berserta dengan ubat. Ni tak ada masalah. Jangan kata kurafat pula. Ni apa ni? Ni kurafat dan syirik. Tak ada. Itu tak ada masalah. Ni yang kita kena tengok balik. Supaya apa yang kita warisi tadi betul-betul perkara tadi tidak bercanggah dengan syariat dan tidak mendatangkan amalan syirik. Jadi penting ilmu supaya kita nampak perkara tadi betul-betul baik dan tidak mudarat. Mereka tidak mempunyai akhlak yang mulia. Orang yang mensyirikkan Allah SWT ni, dia tidak mempunyai akhlak yang mulia. Kenapa mak?
akhlak dan iman dua perkara yang tak boleh dipisahkan. Seorang lelaki datang menemui Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dia tanya pada Imam Ghazali, wahai Imam Ghazali, apa tanda aku mempunyai iman yang baik? Apa tanda aku mempunyai iman yang baik? Nak tahu iman aku ni baik ke tak baik macam mana? Lalu Imam Ghazali kata, tandanya tak ada. Tetapi kau boleh lihat iman tadi dapat dilihat melalui akhlak. Waktu iman tengah baik, dia akan nampak semua orang baik. Waktu tu iman dia baik. Kalau katalah waktu tu dia tengok orang semua tak baik, maknanya iman dia ketika tu tengah tak baik. Itu yang seorang sahabat datang menemui Nabi SAW. Dia datang jumpa Nabi, dia tanya, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, ceritakan aku tentang iman. Lalu Nabi SAW jawab, Al-iman yazid wa yanqus. Iman tu ada ketika dia naik, ada ketika dia turun. Nabi kata. Jadi iman ni ada surut pasang dia. Ada pasang surut. Itu sebabnya kita dituntut supaya memperbanyakkan zikrullah. Banyakkan baca Quran, jaga amalan-amalan wajib dan datangkan amalan sunat supaya iman tadi duduk dalam keadaan istiqamah. Dia duduk maintain. Dia takkan maintain, tapi nak jaga dia supaya dia maintain dan terjaga, terpelihara dengan kita melakukan amalan-amalan soleh tadi. Minta pada Allah supaya Allah datangkan iman yang baik. Jadi orang yang mensyirikkan Allah SWT ni, bagaimana keadaan sekalipun dia baik, tetap dia tak baik. Tetap dia tak baik. Kenapa? Kerana iman dan akhlak dua perkara yang saling berhubung di antara satu sama lain. Itu sebabnya disebut Syekh di sini, mereka tidak mempunyai akhlak yang mulia. Akhlak mulia di sisi mereka hanyalah berkaitan dengan kebanggaan kaum, kesombongan. Ini dia. Bagi mereka bahawa sombong dan bangga itu dua perkara yang dicari. Dimegah-megahkan. Apa yang boleh dibanggakan? Ini sifat jahiliah ni, Pak. Apa yang perlu dibangga, apa yang nak dibanggakan. Saya seorang begini. Bila dia mengejar-ngejar sesuatu perkara yang untuk dibangga-banggakan, ini sifat jahiliah. Sifat jahiliah yang perlu kita hindarkan. Kerana bila kita berjalan atas kesombongan, maka sudah pasti kita berhadapan dengan kehancuran baik kehidupan di dunia, lebih-lebih lagi kehidupan akhirat. Orang sombong, pertama sekali Nabi sebut ada sebesar zarah sifat sombong dalam diri seorang, dia tak akan cium bau syurga. Kenapa dia tak cium bau syurga? Para ulama sebut bahawa orang yang ada sombong sebesar zarah, yang sampai Nabi kata tak cium bau syurga tu, kerana dengan sifat sombong tadi terhijab dan terhalang dirinya daripada menerima kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kita nak tahu sesuatu itu kebaikan? Kita nak tahu satu tu baik tak baik? Maka salah satu jalan kebaikan tadi ialah tegur menegur, nasihat menasihati, tegur menegur, nasihat menasihati. Jadi bila katalah kita tak menerima teguran, tak menerima nasihat, tak terima pandangan, maka ketika itu tanda kepada adanya sebesar zarah dalam diri seseorang tadi sifat sebesar zarah sifat takabur ada dalam diri seseorang tersebut. Na'udzubillah min zalik. Jadi berhati-hati. Itu sebabnya kita sangat-sangat dilarang. Dan bahkan sifat takabur itu ada sifat Allah. Adalah sifat Allah. Allah tu yang sepatutnya ada sifat takabur. Kita apa benda yang kita nak banggakan? Cuba cerita. Apa mak yang kita nak banggakan? Apa yang kita nak banggakan? Emas satu kati. Daripada mana emas tadi? Ada anak tu pun Allah yang datangkan. Ada harta, Allah yang datangkan. Kenapa kita nak bangga dengan harta kita, dengan anak kita, dengan kedudukan kita, dengan penghormatan kita, sedangkan lahir kita pun dalam keadaan telanjang?
Lainlah kalau lahir-lahir tu bawa emas satu kaki tadi. Mak cuba bayangkan mak beranak, mak bersalin mak, tiba-tiba anak tadi peluk emas satu kaki. Kan? Kenapa tu? Sebabnya ulama bahas bab ni. Pertama sekali ulama bahas kenapa Allah jadikan manusia tu daripada setitis air mani. Pertama sekali kenapa Allah jadikan manusia tu daripada tanah. Tanah tempat yang dipijak, diinjak. Allah sayang kita. Allah sayang sangat kita. Supaya kita tahu asal-usul kita yang daripada tanah tu kita tak ada apa-apa sebab tanah tu tempat pijak. Yang akhirnya Allah uji Israel. Azazil. Bila ditanya pada Azazil, wahai Azazil, kenapa tak sujud pada Adam? Kenapa mesti aku sujud pada Adam? Aku daripada api, Adam daripada tanah. Tanah ni tempat pijak. Hina. Ni mak satu. Yang kedua pula, Allah jadikan kita daripada air mani. Air mani datang daripada mana? Kemudian yang ketiga ulama sebut lagi, kita keluar tu pula dekat mana? Keluar tu dekat mana? Kenapa Allah Ta'ala tak keluarkan kita dekat mulut ke? Kat hidung ke? Kan? Kat telinga ke? Tapi keluarnya betul-betul dekat tempat yang sangat-sangat menjijikkan. Nampak? Allah hina, Allah hina, Allah hina, hina terus. Supaya kita tahu bahawa tidak ada sedikit pun ruang untuk kita rasa bangga. Sebab apa Allah buat macam tu? Sebab Allah sayang kita. Tanda Allah sayang kita supaya kita berjalan atas dunia tidak ada rasa bangga. Itu sebabnya orang yang berbangga, sifat bangga ini sifat jahiliah yang suka berapa ni mak? Berlumba-lumba. Kan? Berlumba-lumba. Kan hari ni biar pape asal bergaya. Biar pape asal bergaya. Itu yang penat tu. Betul tak? Biar pape asal bergaya pegang benda ni. Sebab apa? Berlumba-lumba. Nak rumah besar, nak kereta besar, nak isteri besar. Last selak. Dah semuanya besar, selak. Tak mampu. Apa? Ukur baju pada badan sendiri. Dia tak cermin diri dia. Tu akhirnya masyarakat hari ni mak mengundang kepada 1001 macam masalah. Sangat besar masalah kita hari ni. Rumah tangga masalah, masyarakat masalah. Kepelbagaian sistem kita bermasalah. Semuanya punca daripada rumah tangga anak-anak. Ni yang terbaru ni ialah ada baik ada buruk. Yang baru-baru ni seorang cikgu disaman kerana tak masuk mengajar 3 bulan. Seorang cikgu dekat Sabah kan. Berita semalam kan. Menang tak budak tu saman dia? Menang. 50,000 seorang. Cuba bayangkan cikgu tu kena bayar. Memanglah satu part, satu angle kita tengok, padan muka cikgu, siapa suruh tak pergi ngajar. Tapi dalam satu angle pula, mana adab sebagai seorang pelajar? Ini je satu contoh kita tengok hari ni masalah terjadi. Berpunca daripada rumah tangga, pendidikan rumah. Itu sebab Nabi SAW sebut, anak Adam lahir seperti kain putih yang mencorak menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi adalah dua ibu bapa. Sehingga kan tidak ada adab, tidak ada akhlak. Puncanya tadi tu. Itu sebabnya perlu kembali kepada ilmu pengetahuan tadi. Jadi sifat berbangga-bangga punca daripada mana? Punca daripada suka berlumba-lumba, berbangga-bangga untuk berbangga-bangga, bukan untuk berbangga-bangga. Aku lebih, aku hebat, aku. Akhirnya dah tak mampu, isteri terpaksa keluar cari nafkah membantu suami. Akhirnya anak terlepas daripada pentarbiahan dan pendidikan daripada dua ibu bapa. Akhirnya anak tadi tak sebagaimana yang diingini. Mak
jati diri, betul tak? Jati diri, adab dan akhlak, dua perkara tersebut dia tak ada kat sekolah. Ni orang lama semua ni, kan? Semua orang lama. Orang dah makan asam garam keping, asam keping, asam Jawa, dah telan. Betul tak ya? Tak ada belajar kat sekolah sebenarnya. Jati diri tu tak ada belajar kat sekolah. Akhlak tu pun tak ada belajar kat sekolah. Walaupun betul jadi orang amanah, tapi bukan betul. Itu teori. Keberhasilan dan kejayaan satu-satu bangsa dan masyarakat itu, terutamanya namanya masyarakat Melayu. Sebab apa? Sebab mak Melayu tu dulu mempunyai mak yang kaki bebel. Pagi bebel, machine gun tu ikut situlah tu. Yang boleh terjadinya machine gun tu, dia dapat teori daripada situ. Dia tengok muka isteri dia, bagus juga buat senjata dia kata. Cuba ayah bayangkan. Itu hasilnya tadi tu. Berpunca daripada suka berlumba-lumba dan berbangga, untuk berbangga-bangga. Inilah yang menyebabkan akhlak mulia di sisi mereka hanyalah berkaitan dengan kebanggaan kaum dan kesombongan. Inilah yang menyebabkan banyak berlaku peperangan dan pertumpahan darah. Itu sebabnya sebelum kebangkitan Nabi SAW, kabilah Arab terutamanya, mereka tidak ada lain kecuali terbitnya matahari, maka akan berperang. Pagi, petang, siang, malam, setiap kabilah. Kan dia ada kabilah-kabilah, dia ada suku-suku. Kita ni negeri. Arab tak. Arab dia ada kabilah-kabilah. Dan setiap kabilah tu satu keluarga. Dan mereka sangat banyak. Sebabnya kadang-kadang kita tengok ada Idrisi, ada ni, ada tu, macam-macam nama kabilah atas nama tok nenek moyang mereka. Lahirlah kabilah-kabilah tadi. Macam contoh katalah saya Adha. Besok mak sampai ke anak cucu saya dah mempunyai ramai, ada 60 orang, 70 orang, maka dia akan tulis Adhi, kabilah Adha. Tu jadi kabilah tu banyak. Maka Arab ni memang kerja dia untuk berlumba-lumba. Tengok siapa paling kuat, siapa paling hebat, siapa paling... Itu sebabnya kalau kita lihat pada sejarah, lihat balik pada sejarah, kabilah yang paling tak ada nama, kabilah yang paling buruk, paling ke belakang, kabilah Sa'ud. Itu sejarah. Kenal kabilah Sa'ud? Mak kenal kabilah Sa'ud? Tak kenal? Sa'ud? Bukan Sa'ud. Sa'ud tu kat tanah Melayu. Apa dia? Sa'ud kenal lah. Ni Sa'ud. Saudi. Oh, Saudi. Kabilah Sa'ud. Kabilah Saudi. Yang hari ni jadi Saudi, yang jadi pemimpin Saudi tu, Sa'ud tu daripada kabilah Sa'ud. Kabilah Sa'ud ni kabilah yang paling tak tersohor. Kalau katalah keluarga ataupun kabilah daripada situ, orang yang lahir daripada Sa'ud tu memang orang adalah Arab Badui yang paling tak ke depan dan paling bodoh. Kenapa dia naik? Tak, dia naik tu sebab apa ya? Sejarah melakarkan dia naik tu sebab waktu Perancis jajah tanah Arab, jatuh je Osmaniyah pada 1924, maka kerajaan Osmaniyah tadi dipecah-pecahkan jadi Jordan, jadi satu-satu kerajaan. Dan kerajaan pada peringkat awalnya Saudi ataupun Mekah dan Madinah ni nak bagi pada kerajaan ataupun raja yang duduk dekat Jordan. Yang duduk kat Jordan tu, sepatut raja Jordan tu dia pegang Mekah dan Madinah. Tapi orang pun tak tahulah, saya pun tak pasti. Sampai hari ni saya tanya pada ahli kaji sejarah, mereka sendiri pun tak pasti kenapa boleh bertukar. Sehingga akhirnya Mekah, Madinah dapat kesah. Saud Perancis serahkan. Dan Perancis akan serah kepada orang yang paling bodoh supaya mudah diatur.
Ini sejarah. Itu sebabnya mana-mana penjajah pun mak, dia akan serahkan negara yang dijajah tadi pada pemimpin yang paling bodoh. Jangan tahu. Dengan itu pemilik akal yang sejahtera. Rasulullah SAW datang kepada mereka dengan membawa perkara yang mereka belum mengenalinya. Dengan itu pemilik akal yang sejahtera segera menyahutnya dan meninggalkan penyembahan berhala. Jadi Rasulullah SAW tu bawa suatu benda yang baru. 300 tahun terpisah, terputusnya bangsa Arab tadi daripada agama Hanif ataupun agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ismail, yang diteruskan oleh Nabi Allah Ismail daripada ajaran Nabi Allah Ibrahim AS, dipanggil agama Hanif. 300 tahun terputus. Itu sebabnya hanya tinggal segelintir yang kecil sahaja yang meneruskan ajaran agama Hanif. Itu di antaranya iaitu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib, naik sampai ke atas tu semuanya pengamal agama Hanif yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ismail daripada ajaran Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi 300 tahun tu satu masa yang sangat panjang. Sehingga kan sampaikan mereka tak tahu lagi agama Hanif. Sebahagian mereka dan sebilangan besar di kalangan mereka tak tahu agama Hanif. Dan mereka hanya tahu tentang berhala. Itu yang dikata ini ajaran tok nenek moyang kita. Lalu bila Nabi SAW dibangkitkan, bagi mereka satu benda yang baru. Tetapi bagi mereka yang mengamalkan agama Hanif, itu yang mudah mereka menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Satu. Yang pertama, mereka yang mengamalkan agama Hanif. Yang kedua pula, yang mudah menerima syariat Nabi ni ialah mereka yang mempunyai akal yang baik. Mereka yang mempunyai akal yang baik akan menerima syariat Nabi, walaupun dia bukan asal daripada pengamal agama Hanif. Begitu juga sampai hari ni mak. Orang yang boleh terima Islam ni, orang yang betul-betul akal dia baik. Akal dia tak kotor. Akal dia kalau bahasa kasar apa dia, akal dia tu bukan akal yang karat dengan kekotoran. Dia memang jenis orang nak mencari kebenaran. Itu sebabnya kebanyakan kita jumpa pendakwah-pendakwah Islam, terutama kita hari ni, ustaz-ustaz kita yang masuk Islam, yang menjadi pendakwah bermula daripada convert ataupun peluk Islam, berhijrah dalam Islam, maka mereka akan cerita pengalaman mereka bagaimana mereka mencari kebenaran daripada satu agama ke satu agama, dari satu agama ke satu agama. Mereka masuk kerana mereka nak meneliti mencari Tuhan yang sebenar. Sebab Allah SWT, kewujudan Allah dan juga sunnah alam, naluri manusia tadi tu dua benda yang tak boleh dipisahkan. Kewujudan Allah dan juga naluri manusia ni mak, tetap dia akan menyatakan Allah itu Tuhan. Itu sebabnya Sayyidina Umar radhiyallahu an, dia kata apa? Sewaktu Allah jadikan manusia, awal-awal dahulu, ketika tu Allah jadikan manusia disertakan dengan iman. Baik sama ada manusia tadi sewaktu hidup atas dunia dia beriman pada Allah ataupun dia mensyirikkan Allah sekalipun, tetap sewaktu awal-awal kejadiannya dulu Allah telah sertakan iman. Itu sebabnya bila sebut je Allah, orang mencari kebenaran, dia akan jumpa Allah. Dia akan dapat jawapan yang pasti tentang Allah. Tapi bagi orang yang tak mencari, maka dia akan semakin lama semakin sesat dan jauh. Itu sebab kenapa Allah SWT letakkan ilmu itu sebagai perkara yang sangat penting. Sangat penting. Pendedahan ilmu, mengeluarkan diri daripada kepompong kejahilan, itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat diberikan penekanan. Sehingga sampaikan wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah SWT membicarakan tentang ilmu. Sangat penting. Kenapa? Kerana untuk melahirkan akal yang sihat. Allah jadikan akal bukan penentu, tetapi akal hanya penimbang. Dia bukannya penentu. Akal bukan penentu. Akal bukannya penghukum. Akal bukan pembuat keputusan. Dia hanya
penimbang. Itu sebab akal nak tak nak mesti dipandu dengan ilmu. Lalu barulah akal tadi menimbang dengan timbangan yang baik dan benar. Jadi kalau akal semata-mata tanpa ilmu, dipandu dengan ilmu, akhirnya itu yang jadi sesat. Itu yang jadi apa? Dipanggil apa? Cepat aja. Liberal. Liberal. Semua diukur dengan akal. Yang akhirnya dia kata Islam itu tak Al-Quran itu tidak relevan. Kerana dia melihat dan mengukur, menimbang Al-Quran itu semata dengan akal. Patutnya Al-Quran itu difahami dan dipandu, memandu akal. Ini masalah dia. Cepat aja si Will. Dengan itu pemilik akal yang sejahtera segera menyahutnya dan meninggalkan penyembahan berhala. Itu dua golongan tadi. Pertama, mereka yang mudah menerima dakwah Nabi ni atas dasar sebab dia memang mempunyai ilmu pengetahuan tentang agama Hanif. Dan yang keduanya, golongan yang mudah menerima iaitu golongan yang punya akal yang sihat. Manakala mereka ditipu oleh kedudukan, mana tadi? Dengan itu pemilik akal yang sejahtera segera menyahut dan meninggalkan penyembahan berhala. Manakala mereka yang ditipu oleh kedudukan dan pangkat menolak dan menyombong diri. Ini dilakukan dengan sangkaan supaya kedudukan dan pangkat mereka tidak dirampas. Jadi orang yang menolakkan dakwah Nabi ni orang yang menolak syariat Nabi, yang menolak dakwah Nabi, yang menolak ajakan Nabi untuk kembali mengesahkan Allah SWT, tidak ada lain, bukan disebabkan mereka ragu, tak. Mereka boleh terima. Mereka tahu bahawa benda itu benar. Perkara tersebut yang dibawa oleh Nabi SAW itu benar. Tetapi, mudah je perkataan dia. Iaitu ada kepentingan. Ada kepentingan. Contohnya Abu Jahal. Abu Jahal, kenapa dia tak terima Nabi? Sedangkan dia tahu bahawa Nabi itu betul. Cuba bayangkan Allah nak bangkit. Allah SWT nak bangkitkan Rasulullah SAW. Sebagai seorang Nabi itu, seusia 40 tahun. 40 tahun tu Rasulullah dah duduk dekat Mekah. Dan 40 tahun Rasulullah berada di Mekah tu pula dalam keadaan dah dijolok dengan Al-Amin. Tak ada seorang pun penduduk Mekah yang menafikan Rasulullah itu seorang Al-Amin. Al-Amin tak Al-Amin, Nabi boleh dipercayai ni sampaikan tahap Rasulullah SAW dah jadi seorang Nabi, seorang Rasul. Sampailah peristiwa hijrah. Sampai peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah ni 13 tahun selepas kenabian, betul tak? Maknanya Nabi dah jadi seorang Nabi, seorang Rasul 13 tahun. Waktu Rasulullah nak melaksanakan hijrah tu, kenapa bila tika mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu minta nak pergi berhijrah bersama nak pergi hijrah sama dengan Nabi, Rasulullah kata tak boleh. Kenapa? Kerana ada dua alasan besar. Yang pertama, Allah SWT perintahkan kepada Sayyidina Ali supaya tunggu tempat tidur Nabi. Itu alasan pertama. Kan dia yang ganti malam tu. Yang kedua, Nabi kata kau tak boleh pergi sebab aku nak minta tolong pada engkau supaya menjaga barang-barang yang telah diamanahkan kepada aku. Nabi SAW ni penduduk Mekah bila nak simpan barang penting, mereka akan simpan pada Nabi. Musyrikin Mekah, pembesar-pembesar Mekah ni, dia tekan Nabi, dia seksa Nabi, dia buat macam-macam, dia tak nak terima dakwah Nabi. Tapi bila sampai dia nak simpan barang, dia simpan barang pada Nabi. Tu kata dia orang tu saya pun ikut je. Tu nak katakan kat mana tak benarnya? Kat mana yang dia orang kat selama ni kata Nabi gila tu? Yang dia orang kata Nabi gila, Nabi ahli sihir, dia kata macam-macam kat Nabi. Atas dakwah yang dibuat oleh Nabi SAW, tapi dalam masa yang sama dia simpan barang dekat Nabi. Itu sebabnya orang yang punya akal yang sihat, dia boleh menilai. Kalau Nabi itu tak betul, yang dia orang cemuh selama ni kata tak betul, tak amanah, tak ni, tak nu, lala sekali tengok dia simpan barang pada Nabi. Itu sebabnya orang luar Mekah lebih mudah terima Nabi. Yasrib tu mudah terima Nabi. Kenapa? Kerana pertamanya mereka tu sendiri jauh lebih memahami dan mengetahui, mengenali sifat-sifat tanda-tanda Nabi
zaman satu. Yang kedua pula, bila Nabi mengutarakan tentang dakwah tadi, mereka melihat apa yang telah difitnah, yang diada-adakan cerita tentang Nabi tersebut, mereka pelik. Kenapa penduduk Mekah, musyrikin Mekah, pembesar-pembesar Mekah kata Nabi Muhammad begini, tapi dalam masa yang sama mereka simpan barang pada Nabi, pada Muhammad. Jadi maknanya Muhammad tu betul. Itu sebabnya orang Yasrib, orang luar Mekah mudah terima Nabi, kerana mereka menilai keadaan-keadaan tadi. Hebat tak hebat caturan Allah SWT dalam perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dia. Jadi tak ada benda lain, hanya satu alasan mereka menolak dakwah Nabi, iaitu berkepentingan. Itu je isu dia. Itu sebabnya Abu Jahal tu memang di antara mereka yang membenarkan Nabi SAW. Sampaikan tahap Abu Jahal dengan Abu Lahab ni. Abu Jahal dengan Abu Lahab ni dua manusia yang paling memusuhi Nabi SAW. Dia paling tak suka Nabi. Tapi tak suka Nabi tu mereka berdua ni lah orang yang paling selalu duduk dekat belakang rumah Nabi nak dengar Nabi baca Quran. Dia kata Nabi baca sihir. Jangan dengar Muhammad baca tu sihir. Siapa dengar apa yang Muhammad baca, maka akan terikut. Tapi dia tak boleh, nak kena dengar juga. Sampailah satu hari dia dengan Abu Lahab ni bincang. Dia kata lepas ni kita janji berdua kita tak akan pergi lagi dengar. Mereka pun, Abu Lahab pun sahut. Dia kata, yelah lepas ni kita tak datang. Ni tak boleh percaya dah, dia kata. Dia pun tak datang. Tak datang Tak sampai beberapa hari, tiba-tiba rupa-rupanya Abu Lahab tak tahan, datang daripada sebelah timur, dan Abu Jahal datang daripada sebelah timur lawan dia barat. Datang daripada sebelah barat. Dia dengar ke belakang lewat sebut ni. Dia datang sambil dengar Nabi baca Quran tu, dia ke belakang. Terlanggarlah punggung di antara punggung Abu Jahal dengan Abu Lahab. Dia pun tengok muka keduanya. Tengok Abu Jahal tengok Abu Lahab tengok Abu Jahal. Mereka pun rasa malu lagi. Padahal dia dah sama-sama kata kita tak boleh dengar. Nampak tu bukan isu benar. Bukan isu kebenaran, tetapi kepentingan. Abu Jahal kalau dia masuk Islam, kenapa dia tak masuk Islam? Kenapa dia tak ikut dakwah Nabi? Isu dia yang pertama sekali, yang paling besar, adalah disebabkan rasa cemburu dalam diri Abu Jahal kepada Abdullah. Tu ada cerita belakang. Tu yang dia rasa marah, tak puas hati dengan Abu Talib, dia tak puas hati dengan Rasulullah, anak Abdullah. Tu memang ada cerita belakang, cerita dulu. Cerita orang tua-tua dulu. 7 keturunan tak puas hati. Satu. Yang kedua pula, kalau katalah diikut Muhammad, maka siapa lagi yang akan nak beli berhala dia? Dia adalah penjual berhala yang paling besar dalam Mekah, Jadi kalau katalah diikut Muhammad, siapa lagi nak beli berhala dia? Kepentingan perniagaan, bisnes, import, ekspor. Tu baik-baik. Kita berhenti kat situ. Wallahu ta'ala alam. Orang pertama yang menyahut seruan dakwah Rasulullah SAW ialah isteri baginda, orang dalam rumah sendiri. Itu sebabnya kalau buat MLM, kena belajar macam mana Nabi sampaikan dakwah. InsyaAllah dia berjaya. Ini dijual MLM 2 rumah, orang semua susah nak masuk, dia bising. Sebab apa? Isteri dia sendiri pun tak masuk. Jadi orang tengok rumah tangga dia dulu. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada malam ni. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita dalam ketaatan, pengabdian pada Allah SWT. Kita harapkan sangat-sangat, mohon pada Allah supaya Allah letakkan rasa cinta, rasa sayang dalam diri kita kepada Nabi SAW. Begitu juga kita harapkan sangat-sangat pada Allah, Allah masukkan kita dalam kalangan mereka yang dicintai oleh Allah SWT, mereka yang dicintai oleh Nabi SAW. Semoga kita baik di dunia, baik di akhirat, pasangan kita, anak keturunan kita, semuanya dalam keadaan kebaikan Allah SWT, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tidak baik itu mikul masa sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita mengaji dengan tasbih kafarat satu. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.